Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahada binti Rumzi, nombor metrik 05222227. Saya akan membentangkan berkaitan sistem ekonomi dalam kerajaan Umayyah. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang digunakan dalam sebuah pemerintahan atau negara dengan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi. Dengan adanya sistem ekonomi, permasalahan seperti hutang negara dapat dielakkan daripada membebani pemerintahan tersebut. Seterusnya, sejarah kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah telah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijrah dan pemerintahan beliau berjalan sehingga pada 132 Hijrah atau bersamaan dengan 710 Masihi. Muawiyah ini merupakan salah seorang ahli politik yang sangat terkenal kerana beliau telah merentah menjadi gubernur di Syam dalam tempoh yang sangat lama semasa pemerintahan Uthman bin Affan. Oleh itu, tidak heranlah kalau kita lihat Muawiyah menjadi seorang khalifah dan memegang tampuk kekuasaan pemerintahan Islam selepas kewafatan Khalifah Ali bin Abi Talib. Selain itu, beliau juga banyak memberikan sumbangan dalam pelbagai bidang, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, ekonomi dan budaya. Kerajaan Bani Umayyah ini tidak nafikan dalam kerajaan zaman kegemilangan Islam di mana Islam tersebar ke seluruh pelosok tempat dengan tempat disebabkan dasar perluasan wilayah pemerintahan yang disanakan oleh kerajaan Bani Umayyah. Selain itu, jumlah penduduk yang meningkat memeluk agama Islam memberi gambaran bahawa kekuasaan kerajaan Islam itu tidak dapat dipandang rendah lagi. Kalau kita melihat, terdapat perbezaan di antara ketara berlaku seiring zaman, iaitu perbezaan antara kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin dengan kepimpinan Bani Umayyah. Kalau kita lihat semasa Khalifah Ar-Rasyidin, khalifah semasa itu adalah dikenali sebagai seorang ahli fiqh dan mahir dalam perihal agama Islam. Namun setelah pemerintahan Islam mula dipegang oleh Bani Umayyah, pelbagai masalah sedia ada perlu disegerakan penyelesaiannya. Oleh itu, Khalifah Bani Umayyah lebih tertumpu kepada hal kenegaraan menyebabkan Khalifah ini tidak lagi dianggap sebagai seorang fuqaha. Pembagian kuasa oleh kerajaan Umayyah dilakukan agar keamanan negara ini dapat dikekalkan. Dapat dikekalkan. Misalnya, hal politik diserahkan kepada orang yang lebih mahir dalam bidang politik, manakala hal-hal keagamaan dipertanggungjawabkan kepada para ulama. Seterusnya, pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Semasa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, kalau kita lihat, pemerintahan Islam pada awalnya adalah berbentuk demokrasi. Namun ketika tampuk pemerintahan Muawiyah, ini menjadi titik permulaan kekuasaan Bani Umayyah. Muawiyah telah merombak sistem pemerintahan demokrasi kepada sistem pemerintahan monarki. Muawiyah memastikan waris pemimpin bakal menjadi pengganti diwarisi secara turun-temurun, iaitu dengan memastikan setiap ahli masyarakat memberi bai'ah atau taat setia kepada anaknya, iaitu Yazid. Sistem monarki yang dilaksanakan oleh beliau ini adalah persis penerapan waris kepimpinan yang dijalankan oleh Persia dan Byzantine. Tindakan beliau ini sudah pastinya sedikit merubah adat kerajaan Islam yang sebelum ini memilih pengganti khalifah dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Namun, keputusan Muawiyah ini juga adalah cadangan yang bernas hari ini kerana masyarakat akan memberikan kesetiaan kepada Yazid, meskipun Yazid masih merupakan seorang putera mahkota. Di sebalik kesan posisinya, sistem pemerintahan monarki ini juga turut memberi impak negatif disebabkan orang luar yang tiada talian darah atau hubungan kait dengan Muawiyah sudah pasti tidak akan berpeluang menjadi khalifah yang seterusnya, walaupun mereka mempunyai ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang khalifah. Hal ini berlaku dengan adanya penekanan sistem monarki bahawa pergantian seorang raja atau khalifah itu mestilah dipikul oleh keturunan raja atau khalifah itu sendiri. Seterusnya, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Salah satu prinsip-prinsipnya iaitu yang pertama, kebebasan individu.
seorang individu itu diberi hak kebebasan sepenuhnya untuk memberi pendapat ataupun membuat satu keputusan yang memberi kesan positif terhadap bidang ekonomi. Namun, tanpa kebebasan tersebut, seorang individu yang beragama Islam terutamanya tidak akan dapat melaksanakan kewajipan, terutamanya individu yang beragama Islam ini. Hal ini kerana ia dapat menjalankan perannya dalam memastikan masyarakat bersama-sama dapat menikmati kesejahteraan dan keamanan hidup sebagai satu komuniti. Seperti yang dijelaskan, kebebasan individu amatlah penting kerana itu turut membantu mengelakkan sebarang perbalahan antara masyarakat daripada berlaku. Yang seterusnya iaitu hak terhadap harta. Daulah Umayyah menganggap pengakuan terhadap hak-hak individu dalam bidang harta. Akan tetapi, daulah ini turut memberi batasan tertentu agar kebebasan diberikan tersebut tidak memberi kerugian kepada masyarakat umum. Ini saja daripada saya. Saya akan serahkan pembentang ini kepada sahabat saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Zakwan, nombor matrik 052209. Sekarang saya akan menyambung kembali pembentangan yang diberikan oleh sahabat saya. Isi saya adalah sumbangan Khalifah Umayyah kepada kemajuan ekonomi Daulah Umayyah. Terdapat 3 khalifah yang dikongsikan mengenai sumbangannya. Khalifah yang pertama adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Semasa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mewujudkan perkhidmatan yang dilengkapi dengan prasarana yang lengkap, menyusun dan menguatkan angkatan tentera, mencetak mata wang dan menaik taraf fungsi jabatan qadi iaitu hakim sebagai sebuah jabatan yang profesional dan mempunyai kedudukan tinggi. Bahkan bukan itu sahaja, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan juga menetapkan pengurusan gaji tetap kepada para tentera secara adil dan bijak. Penumbuhan tentera profesional atau berkemahiran dan pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan pentadbiran politik. Ini adalah sumbangan daripada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekarang kita akan pergi kepada sumbangan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah Abdul Malik adalah seorang khalifah yang membuat keputusan dengan pertimbangan yang serius dan mendalam, terutamanya dalam bab pengurusan kewangan. Hal ini amat dipandang berat oleh beliau. Perkara ini berlaku disebabkan peristiwa pihak Romawi memohon kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk menghapuskan kalimah Bismillahirrahmanirrahim daripada mata wang yang diterapkan semasa pemerintahannya. Ketika ini, bangsa Romawi mengimport nilai mata wang kerajaan dinar Islam daripada Mesir, namun permintaan mereka ini ditolak sepenuhnya dan sementahnya oleh Khalifah Abdul Malik. Sebaliknya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengambil tindakan dengan mencetak mata wang Islam yang tersendiri, malahan meletakkan lagi kalimah Bismillahirrahmanirrahim pada tahun 659 Masihi. Dan wang ini disebarkan ke seluruh wilayah Islam yang lain agar masyarakat Islam dapat bersama-sama menggunakannya. Seiring dengan perkembangan penggunaan mata wang Islam ini, Khalifah Abdul Malik bin Marwan melarang ke atas rakyat Islam untuk melakukan percetakan mata wang Islam secara haram. Bahkan beliau juga turut meletakkan hukuman kepada mereka dengan mengenakan hukuman takzir. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga turut memberi sumbangan dengan melakukan perbaikan kepada pentadbiran pemerintahan dan menegaskan supaya bahasa Arab digunakan sebagai bahasa rasmi pentadbiran pemerintahan Islam. Sekarang kita pergi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Amat banyak sumbangan daripada semasa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahannya, beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara menyeluruh. Oleh itu, pelbagai perbaikan dilakukan kepada seluruh sektor masyarakat tanpa mengira perbezaan. Umar segera memerintahkan untuk rakyatnya berkumpul dan beliau mengumumkan dan menyerahkan harta kekayaan dirinya dan keluarganya yang beliau kira tidak wajar disimpan dan tidak digunakan, dan dengan memberikan harta tersebut kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal, bermula daripada tanah-tanah perkebunannya di Morocco dan banyak lagi hartanya.
Tidak menyimpan satu pun harta daripada Baitul Mal, termasuklah pendapatan fa'i yang sudah sememangnya menjadi hak milik Khalifah Umar. Kita beralih kepada sumbangannya dalam bidang pertanian. Beliau melarang menjual tanah agar tidak ada pemimpin yang tamak dengan membeli tanah. Dengan itu, Khalifah Umar memerintahkan amirnya untuk memanfaatkan sebaik yang mungkin tanah pertanian yang ada. Manakala dalam perkara sewa tanah, Khalifah Umar menetapkan bahawa prinsip keadilan dan kemurahan hati perlu diterapkan. Beliau melarang pemungutan sewa ke atas tanah yang tidak subur, dan jika tanah tersebut adalah tanah yang tidak subur, maka pembayaran sewa akan dikenakan ke atas pemilik tanah atau petani berdasarkan kemampuannya untuk membayar. Banyak lagi sumbangan khalifah, terutamanya dalam pengurusan zakat, pajak dan lain-lain lagi. Sekarang saya akan menyimpulkan isi daripada sumbangan tersebut, isi daripada sistem ekonomi Daulah Umayyah. Perkembangan ekonomi Islam pada dinasti Umayyah merupakan sebuah catatan sejarah yang dapat diambil pelajarannya. Sebuah sistem yang tersusun memerlukan kerjasama antara pemerintah dan rakyatnya untuk melancarkan sistem ini. Dengan ini, sistem yang dilaksanakan sudah pasti dapat berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan, sektor perdagangan pada zaman pemerintahan Bani Umayyah telah mencapai satu tahap yang membanggakan. Kedatangan Islam telah mengubah situasi ekonomi yang sebelum ini dipenuhi dengan penipuan riba dan banyak lagi unsur negatif menjadi sistem ekonomi Islam yang mematuhi syariat. Pemerintah memainkan peranan penting dalam pengembangan sistem ekonomi ini. Polisi pemerintahan dan kesungguhan dalam melaksanakan aktiviti ekonomi negara menjadi faktor yang terpenting dalam memperkasakan sektor ini. Oleh itu, umat Islam mestilah mencontohi kesungguhan pemerintahan Islam yang terdahulu dalam memastikan kerajaan Islam mencapai kemajuan untuk keselesaan masyarakat Islam. Di samping turut berusaha menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok dunia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.